bertambah baik dari semasa ke semasa. Malaysia dan Qatar bersetuju untuk mengiktiraf sijil vaksinasi COVID-19 secara timbal balas. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata langkah berkenaan akan memudahkan perjalanan rakyat kedua-dua negara seiring pembukaan sempadan. Kita tengok berita dulu teman-teman. Kita tengok berita dulu teman-teman. Kita bersetuju untuk saling mengiktiraf sijil vaksinasi. Dalam ni cuma yang terakhir, iaitu dia punya killer. Inilah dia punya hero ni. Ini dari tadi saya makan tak mesti. Saya tak mesti ni. Ayah, kita tanya gini. Teras. Persetujuan itu dicapai ketika Datuk Seri Ismail Sabri mengadakan kunjungan hormat ke atas Amir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani pada hari terakhir lawatan rasminya. Malaysia juga merakamkan penghargaan kepada Qatar yang telah memberi kemudahan vaksinasi percuma berita di Malaysia, TV1 RTM Malaysia yang bermaskautin di Qatar. Malah negara itu memberi kemudahan sama kepada rakyat Qatar di Malaysia. Malah semua. Baik, terdahulu Perdana Menteri diberi sambutan rasmi di Amiri Diwan Qatar. Beliau yang kini dalam lawatan rasmi ke Doha tiba pada pukul 11 pagi waktu tempatan disambut Amir Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Sebaik tiba Perdana Menteri bersama Sheikh Tamim menuju ke Perbarisan Kawalan Kehormat dan kemudian lagu kebangsaan kedua-dua negara dimainkan. Datuk Ismail Sabri bersama Sheikh Tamim kemudiannya memeriksa Barisan Kawalan Kehormat di Parisi Pengawal Istiadat Amiri. Amiri Diwan merupakan Dewan Pemerintahan Negara Qatar. Ini merupakan lawatan pertama Datuk Seri Ismail Sabri ke Qatar selepas dilantik sebagai Perdana Menteri. Selepas upacara sambutan itu, kedua-dua pemimpin menuju ke balai menghadap yang turut disertai delegasi Malaysia. Sebaik saja selesai majlis sambutan rasmi, Perdana Menteri bersama Amir Qatar serta delegasi yang lain diraikan pada majlis makan tengah hari. Pembukaan sempadan Malaysia-Thailand yang menghubungkan wang kelian, wang pracan bermula Jumaat ini hanya kepada pengembara pelancongan dari Thailand sahaja. Manakala pengembara dari Malaysia dibenarkan ke Thailand menerusi pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam, Kedah. Exco Perlis Rozaini Rais berkata, bagi pengembara yang memasuki wang kelian, wang pracan, kebenaran memasuki negara hanya untuk tempoh 5 hari. Aktiviti berulang alik secara harian atau kerap masih tidak dibenarkan. Untuk rakyat Malaysia yang nak ke Thailand dan daripada rakyat Thailand nak ke Malaysia ni, saya tengok SOP itu memang ketat lah. Memang ketat. Contohnya untuk warga negara Thailand yang akan masuk ke Malaysia, mereka perlu daftar dalam MySejahtera. Saya rasa banyaklah maklumat-maklumat yang perlu diisi dan perlu dipatuhi oleh pihak rakyat Thailand untuk masuk ke Malaysia, dan saya rasa SOP yang terdapat dalam MySejahtera pun adalah satu SOP yang cukup ketat jugalah untuk rakyat Thailand untuk masuk ke Malaysia. Beliau meninjau pintu sempadan Malaysia-Thailand di ICQS Wang Kelian. Persediaan pembukaan sempadan Malaysia turut menyaksikan pasukan gerakan ARM PGA telah diatur gerak untuk membuat pemantauan rapi di kawasan berhampiran pintu masuk negara. Jelas Ketua Polis Negara Tan Sri Akril Sani Abdullah Sani, tumpuan diberikan kepada kawasan utara Semenanjung, pantai timur Semenanjung serta di Sabah dan Sarawak. Program bakal dilancarkan di Kota Baru Kelantan dan Kedah oleh PGA sebagai kesiapsiagaan menangani apa juga perkara yang timbul susulan pembukaan sempadan. Jadi pihak PJRM seperti mana juga agensi-agensi yang lain, kita juga telah membuat persediaan khususnya di kawasan sempadan kita, iaitu di utara, di selatan, di utara Semenanjung bersama dengan negara jiran, begitu juga dengan di Sabah Sarawak, di mana kita punya elemen-elemen pasukan gerakan ARM kita telah pun gerakkan untuk membuat pemantauan yang ditingkatkan.
Beliau ditemui selepas Majlis Pelancaran Buku Jenayah Cyber di Malaysia bertempat di Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia dan Pameran Keselamatan Kebangsaan 2022. Peranan masyarakat amat dituntut tatkala negara memasuki fasa peralihan ke arah endemik COVID-19 bermula 1 April ini. Namun sejauh manakah tahap kesedaran masyarakat berkenaan perkara ini? Kita ikuti laporan wartawan Kayal Vili Manian. Bagi untuk perayaan ataupun majlis perkahwinan ke apa-apa perayaan, mesti kena ada hadkanlah, masih lagi hadkanlah, tak boleh lagi bagi macam open lah untuk masih lagi tak boleh terbuka lah, mesti kena hadkan SOP tu, masih kena ikut jugalah. Kita kena ambil vaksin, kita kena ikutlah saranan kerajaan suruh ambil booster, kita kena ambil booster. Sebab one of the solution macam dia orang pun nak resolve masalah ni, so like booster tu one of the macam mana dia orang punya cara untuk kita nak improve kita punya immune. Sebenarnya bila berada dalam endemik, perhatian ataupun tumpuan kita perlu lebih peka tau. Sebagai contoh nanti, solat berjemaah sudah pun dibenarkan rapat kan. Jadi untuk itu saya rasa macam pakai mask kan, memastikan tahap kebersihan dan sebagainya kan, perlu dititik beratkan lah. Kena matikan lah untuk memastikan, untuk menjaga penjarakan dekat mana juga. Contoh macam kalau kita niaga macam ni pun kena ada ikut dia punya prosedur lah, apa semua yang untuk kerajaan bagi tahu. Kita akan maintain kita punya SOP jugalah. Macam customer datang tu, kita penjarakan akan ada juga. Tempat duduk pun kita akan arrange 1 meter macam tu jugalah. So itu untuk kebaikan customer dan untuk kami jugalah. Menurut Fellow Kanan Akademi Nusantara Azmi Hassan, masyarakat berpengalaman dan berjaya hidup dengan penyakit-penyakit endemik lain sebelum ini dan ia boleh dijadikan iktibar dalam mendepani endemik COVID-19. Jadi jadikan iktibar kepada kita bahawa kita berjaya hidup dengan ancaman ini. Mengapa hingga kita tidak boleh hidup dengan ancaman virus COVID-19 ini. Tapi pokoknya adalah kita memahaminya, cara untuk mengurangkan risiko, dan yang paling penting adalah disiplin diri sendiri. Seiring keperluan negara dan masyarakat, fasa peralihan ke endemik COVID-19 sangat penting dan memerlukan kerjasama dan peranan semua pihak. Jadi sama juga dengan fasa peralihan endemik virus COVID-19 ini. Ianya baru, sebab itu banyak penerangan strategi diberikan oleh kerajaan supaya rakyat dapat mengikutinya. Jadi isunya sama juga, iaitu jika digalakkan memakai pelitup muka di kawasan tertutup, lakukan penjarakan sosial walaupun beberapa negara lain tidak mengamalkannya, kita kena faham kenapa kita masih mengamalkannya. Fasa peralihan ke endemik ini adalah strategi keluar untuk membolehkan keluarga Malaysia kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Namun, harap rakyat Malaysia tidak alpa, sebaliknya terus menjaga SOP dalam usaha melawan COVID-19 yang belum berakhir. Kayal Willy Manian, Berita RTM. Semua bermula dengan saya. Dua atau muda, sampah mesti ke dalam diri sampah. Orang yang bumi ini mendorong kita untuk lebih bertanggungjawab. Semua itu bermula dengan saya. Jika terasuh dengan keprihatinan, semua ini dapat ditapis dengan tindakan. Dan semua itu bermula dengan saya. Bermula dengan saya, buanglah sampah ke dalam diri sampah. Tahniah, anak dah ada. Simpan SSBN aja. Dari umur sehari dah boleh rancang kewangan dia tau. Hah? Simpan dengan BPPN? Iya, ada dividen, pelepasan taksiran cukai, perlindungan takaful, semua dapat dengan simpan SSBN. Ingat Kak Nah Fatin, ingat PTPTN. Semua bermula dengan saya. Dua atau muda, sampah mesti
sampah ke dalam tong sampah. Menerusi slogan Uzbekistan Baharu, negara Asia Tengah itu menjanjikan iklim pelaburan kondusif bagi komuniti perniagaan global. Ke arah itu, beberapa isu perlu ditangani secara holistik, termasuk aspek makroekonomi, dasar kewangan dan integrasi pasaran. Timbalan Ketua Pengarah Agensi Pembangunan Strategik Uzbekistan, Rustamkhon Azizov, menegaskan kerjasama serantau dengan negara jiran Asia Tengah menjadi kunci utama liberalisasi perdagangan, khususnya dari aspek koridor logistik. We do understand that to be the main hub for investors, we have to have the market. We have to have the market. We have to have logistical systems, corridors in place, and to be as agile as possible. So, overwhelming kind of aim is, again, as has been reiterated by the president himself, is that the reforms will continue, and the directions set is very clear in terms of deregulation, liberalization and integration. Rustamkhon ditemui RTM pada Forum Pelaburan Antarabangsa Tashkent, Uzbekistan, rakan dagang kedua terbesar Malaysia bagi rantau Asia Tengah dengan nilai dagangan menjejah $53.7 bilion Amerika tahun lalu. Ketukan zakat fitrah di Pulau Pinang disasar meningkat RM0.5 juta berbanding tahun lalu, iaitu sebanyak RM6.02 juta. Sasaran itu mampu dicapai dengan kadar di seluruh negeri ditetapkan pada RM7, RM13 dan RM20 bagi tahun ini. Wartawan Hanisma Ismail ada perinciannya. Pegawai Eksekutif Zakat Pulau Pinang, Amran Hazali berkata, seramai 234 karya dilantik Majlis Agama Islam Negeri Pulau Pinang (MAIPP) dengan 1,709 amil ditauliahkan di seluruh negeri bagi tahun ini. Kutipan zakat fitrah pada tahun ini iaitu sebanyak 6.5 juta dapat kita capai dengan penggabungan tenaga amil-amil zakat fitrah seluruh negeri Pulau Pinang yang kita lantik. Jadi saya suka menasihatkan kepada semua umat Islam di negeri Pulau Pinang supaya dapat menunaikan zakat fitrah mereka secepat mungkin ataupun seawal mungkin demi mengelakkan kesesakan di masjid-masjid, ataupun boleh terus melalui secara atas talian di platform-platform yang kita sediakan, insya-Allah. Kadar wajib RM7 dikekalkan bagi meringankan beban umat Islam yang kurang berkemampuan untuk menunaikan kewajipan zakat. Berbanding tahun lalu, terdapat kenaikan kadar zakat fitrah dari RM12 ke RM13 dan dari RM16. Ini makanan hari ini, lawak keluarga. Nah, ini sudah dibungkus tadi. Macam-macam lawak ni bawa isteri saya dari restoran dekat Pasar Selaman tadi. Ini kangkung teman-teman. Kangkung. Saya kangkung. Ambil dari pasar tadi. Saya kangkung teman-teman. Kangkung ni besar teman-teman. Kita sini kangkung besar. Nampak tak? Kangkung ini untuk menambahkan darah teman-teman. Bagus untuk dimakan, untuk kita menambahkan darah. Kalau kurang darah, makan banyak kangkung bagus bagaimana? Kalau makan banyak kangkung, bagus. Ya, kalau kangkung ini menambahkan darah. Yang ini untuk makanan pura-pura saya ada pura-pura. Ada pura-pura. Ini lauk kita untuk malam ini di mana? Isteri saya bawa ini. Juga teman-teman, lauk ini. Kita ini tak masak dengan lauk Malaysia. Ini kita bersih, kita bersihkan bulu sendiri. Ini sabit, dia bersihkan bulu sendiri.
warung yang dekat. Lepas tiganya. Itu anjing baru itu. Itu anjing baru. Anjing baru. Kita ada anjing baru ya. Ini anak anjing baru. Tadi kita bawa. Jadi Dubi ada kawan tadi. Dia masuk. Kita ada kawan. Jadi Dubi itu ada kawan. Jadi Dubi ada kawan, dia bawa bulau. Ini. Istri saya bawa malam ini anak ini. Memang ini yang duduk ni. Baik. Aduh. Memang buat dulu ni. Aku dah tidur. Ni tidur sini ya teman-teman. Itulah dia tidur. Ini kawan Dugi. Kawan Dugi ada kawan. Ini belum tahu namanya. Apa namanya? Belum tahu namanya. Ini anjing belum tahu namanya. Hari sampai hari bawa. Basah dulu. Kawan itu gerang no deh. Nah, no ya. Apa anjing baru itu kemana? Aku udah menyala. Hujan ya. Iya.
lagi dah. Dia dengar bunyi ni, dia takut lagi dah. Ini satu dogi, yang satu tu saya panggil dia papi. Ini sesuai. Papi. Papi. Papi satu lagi. Yang papi masih kecil lagi. Hujan luar terkenal ya. Kita sama malam teman kita tunggu dulu. Kita tengok berita dulu. Berita daerah dengan pihak pembinaan ni. Baik, berita malam ini kita akan teruskan dengan perkembangan sukan. Kita terus bersama Syarul Islam. Silakan. Malaysia tuan rumah kejohanan berbasikal Trek Asia 2023. Bahang Piala Dunia 2022 semakin terasa. Assalamualaikum, salam sejahtera bersama saya Syarul Islam dalam edisi sukan malam ini. Malaysia akan menjadi tuan rumah kejohanan berbasikal Trek Asia ATC 2023 selepas memenangi bidaan tersebut pada mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Kesatuan Berbasikal Asia ACC di Dushanbe, Tajikistan baru-baru ini. Bagaimanapun, tarikh sebenar kejohanan yang akan diadakan di Velodrome Nasional di Nilai Negeri Sembilan itu masih belum diputuskan. Ini bakal menjadi kejohanan berbasikal trek antarabangsa pertama yang dianjurkan di Malaysia sejak negara dilanda pandemik COVID-19. Naib Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia PKBM, Datuk Amajid Singgil berkata, kejohanan itu amat penting kerana ia menawarkan mata kelayakan buat pelumba ke Sukan Olimpik Paris 2024. As we know, the next year's Continental Championships will carry crucial qualifying point for Paris 2024, and event being held in Malaysia. Our riders, especially Datuk Azizul Hasni Awang, Shafi Daud and others, will have the home advantage. Tambah beliau, pihaknya akan memberikan yang terbaik dalam membantu atlet-atlet negara untuk menjejakkan kaki ke Paris pada 2024. Kali terakhir Malaysia menjadi tuan rumah ETC ialah pada 2018 di Velodrome Nasional. Pada edisi tersebut, Datuk Azizul Hasni meraih pingat perak dalam acara pecut lelaki dan gangsa dalam acara kiring lelaki. Tiga aksi persahabatan di Singapura beri impak positif buat Harimau Melaya menjelang kempen kelayakan Piala Asia 2023 Jun depan. Keyakinan itu disuarakan tonggak berpengalaman Safiq Rahim yang turut diberi peluang beraksi. Menurut perancang tengah berusia 35 tahun itu, tempoh kira-kira 2 minggu bersama skuad kebangsaan membolehkan barisan pemain lebih memahami apa kehendak ketua jurulatih Kim Pan Gon. 3 friendly game di Singapura ni kita banyak pelajari benda-benda yang baru. Kita banyak improve dari segi kita punya cara permainan, national team punya cara permainan. So it's a good preparation untuk national team for qualifying Asia Cup. Dalam aksi persahabatan tiga negara di Singapura, Harimau Melaya berjaya meraih kemenangan 2-0 ke atas Filipina Rabu lalu sebelum tunduk 1-2 di tangan Singapura Sabtu lalu. Anak buah Pan Gon menamatkan aksi persahabatan di Singapura dengan kemenangan apabila dilaporkan menewaskan pasukan klub Albirex Niigata 3-0 dalam satu pertemuan tertutup semalam. Malaysia akan menjadi tuan rumah kempen kelayakan Piala Asia 2023 bagi kumpulan E dan akan menentang Bahrain, Turkmenistan dan Bangladesh di Kuala Lumpur.
Hala 7 bekas-bekas pelumba basikal kebangsaan kelahiran Terengganu yang telah lama berehat daripada pentas profesional kini mendapat nafas baharu untuk kembali beraksi secara kompetitif. Ini selepas mereka mula menjadi tonggak utama Terengganu Riders Club TRC yang beraksi cemerlang ketika perlombaan Tua Gatih di Terengganu yang berakhir minggu lalu. TRC yang telah ditubuhkan sejak tahun 2020 kini menanggih pengalaman bekas-bekas pelumba profesional negara untuk mengibar cabaran mereka seperti Ahmad Falani Ali, Muhammad Sofi Mat Senan dan Yusrizal Yusof. Menurut pengurus pasukan Ahmad Nasir Muhammad, selain memberi fokus terhadap penyertaan di dalam dan luar negara, pasukan ini juga sedang merangka modul program pembangunan sepenuh masa bagi atlet-atlet muda yang tidak mendapat tempat dalam kem kebangsaan mahupun negeri. Jadi dengan bakat-bakat yang ada ni, kita sebagai TRC memberi dia satu platform untuk tunjuk balik dia punya bakat dan bersaing dengan pasukan lain. Pada siri perlumbaan Tua Gatih di Terengganu baru-baru ini, TRC membuat kejutan apabila menobatkan pasukan terbaik ke seluruh Terengganu selain berada di tempat ketiga keseluruhan. Saudara, bahang pusingan akhir Piala Dunia 2022 semakin terasa apabila tuan rumah Qatar bakal melangsungkan proses undian kejohanan Jumaat ini. Undian tersebut bakal menjadi penentu buat kesemua 32 pasukan biarpun proses kelayakan belum lagi berakhir serta menjadi lebih rumit dengan krisis di antara Rusia dan Ukraine. Itali gagal layak ke Piala Dunia 2022 akhir tahun ini selepas dikejutkan oleh Makedonia Utara 1-0 dalam aksi play-off di laman. Juara edisi lalu Perancis serta pemenang-pemenang sebelum iaitu Brazil, Argentina, England, Jerman dan Spanyol telah pun mengesahkan tiket secara automatik. Qatar telah berbelanja berbilion dolar untuk menjadi tuan rumah. Kos tersebut dilabur dengan membina stadium dan fasiliti latihan serta menaik taraf pelbagai lagi infrastruktur di seluruh negaranya. Saingan Piala Dunia kali ini akan berlangsung pada bulan November hingga Disember bagi mengelak cuaca panas di negara teluk tersebut pada bulan Jun hingga Julai. Sementara itu, kegagalan Itali untuk bersaing di Qatar tidak melemahkan semangat pengendalinya, Roberto Mancini, untuk kekal membimbing pasukan tersebut. Mancini tekad untuk terus cuba membawa pasukan itu menjuarai Piala Dunia selepas tercicir buat kali kedua berturut-turut. Itali gagal layak ke Piala Dunia 2022 akhir tahun ini selepas dikejutkan oleh Makedonia Utara 1-0 dalam aksi play-off di laman sendiri minggu lalu. Tidak ada tanda-tanda dia akan dipecat dengan Presiden Persekutuan Bola Sepak Itali FIGC, Gabriele Gravina, menyokongnya untuk terus membimbing di Azzurri. Menurut Mancini, kini terpulang kepada persatuan untuk menentukan sama ada perubahan perlu dilakukan ke atas skuad berkenaan. Apa yang pasti katanya, pemain generasi baru bakal menggaras tugas dalam usaha merealisasikan impian itu. Dari beberapa itu mengakhiri edisi Sukan 29 Mac 2022. Saya Syarul Islam, salam keluarga Malaysia dan salam sukan untuk semua. Jumaat lepas kami paparkan cerita perisai halimunan. Malam ini pula pasal rumah halimunan. Dan kira pasti ramai yang inginkan rumah seperti ini. Saksikan. Baik,
ini dia di London. Sebuah rumah dipanggil rumah libunan kerana memiliki dinding cermin gergasi yang akan memantulkan cahaya. Sekaligus menyebabkan rumah tersebut seperti tidak kelihatan. Orang ramai yang lalu lalang tidak dapat melihat ke dalam rumah yang direka arkitek bernama Alex Hall ini. Namun penghuninya dapat melihat keadaan di luar dengan baik. Masih di London, seorang lelaki ditahan polis kerana menyimpan 500 buah basikal curi, dan lelaki berusia 55 tahun itu ditahan selepas jiran-jirannya mengadu diganggu tikus yang bersarang dalam timbunan basikal berkenaan. Polis kini dalam proses mengenal pasti pemilik sebenar kesemua basikal. Ini pula klip video memaparkan seekor tikus berenang di dalam sepaket minyak masak yang menarik tumpuan ramai. Sebenarnya tikus itu terperangkap dan dilihat cuba mencari jalan keluar. Rata-rata pengguna media sosial mengeluarkan rasa geli. Berita perdana 29 Mac berakhir di sini. Jangan lupa untuk ikuti program inklusif selepas ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam keluarga Malaysia. Penentuan kumpulan dan pasukan perlawanan bola sepak terbesar dunia. Nantikan undian akhir Piala Dunia FIFA Qatar 2022 Jumaat 1 April 11.30 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Saksikan juga secara penstriman langsung di RTM Play. Bersilang tahun cabaran demi cabaran terus didekani umat Islam di negara ini. Dari isu LGBT, bercakap tentang hala tuju institusi tahfiz dan juga obsesi di media sosial yang boleh merenggut kesucian agama Islam. Ini semua akan sama-sama kita kupas malam ini di Misi Inklusif. Saya Syahrina Ahmad Rahman dan bersama-sama saya berbesar hati. Terima kasih Wadi
akan hadir malam ini Lady Senator Tuan Haji Idris Ahmad mencuri jabatan Perdana Menteri untuk hal ehwal agama. Terima kasih sekali lagi. Baik, Lady, secara retrospektifnya mungkin kalau boleh saya mulakan dengan menyusuri perjalanan Lady terlebih dahulu sebagai seorang pendakwah yang mungkin didahului dengan jawapan sebagai ahli akademik terlebih dahulu, kemudian pendakwah, kemudiannya sebagai ahli politik pembangkang dan kini Menteri Kerajaan Persekutuan. Apa perbezaan cabaran perjuangan Lady sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Sarina dan terima kasih kepada semua penonton yang telah sudi untuk menjadi pendengar baik. Tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, ya, saya memang berada dalam beberapa keadaan yang pernah sebagai seorang pensyarah, sebagai ahli akademik pada tahun 1988 hingga 1997. Waktu itu saya mendapat jawatan dan ketika umur 37 tahun dengan waktu 24 jam untuk duty, dan saya bayar sebulan gaji untuk saya terus aktif di dalam politik ketika itu. Dan pada tahun 2013 saya diamanahkan untuk menjadi ahli parlimen di Pilihan dan pada tahun 2018 September tapi kalah. Kemudian saya telah pun dipilih sebagai senator dan kemudian pula dilantik sebagai menteri di jabatan Perdana Menteri Badan Hal Ehwal Agama. Itulah keadaan dia berbeza bersama begitu. Saya dibangkang, saya kalau naik pentas politik ini sejak umur 20 tahun ni. Umur 20 tahun ni waktu di universiti dalam bangsa berpolitik, dan kalau minat politik saya ni sejak umur 40 tahun ketika berlaku krisis politik di Kelantan tahun 1977. Waktu itu saya sedang baca Fakta Watan, Fakta Bumi ketika itu baca, dan benda itu menjadi darah daging politik kepada saya. Dan walau bagaimanapun perlu sekarang ni saya telah pun berada di diamanahkan sebagai satu pos yang amat penting, iaitu pos menteri di bahagian hal ehwal agama. Maka dalam konteks apabila kita cakap tentang hal seperti begini, ketika saya mula untuk duduk sebagai menjawab jawatan secara resmi pada 1 September 2021 termasuk jabat keadaan mak dengan anak masing-masing betul. Anak di sana